dale pom 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 pom, ponle carne a mi sazón, son 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 son, chócate eso con mi bom 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 bom, que tengo el control pa' ganarlo. Okay, so sekarang kita masuk topik susunan untuk memperkenalkan seseorang kepada orang lain. Okey, pertama sekali kita nyatakan nama yang ranking rendah dulu kepada orang yang ranking tinggi. Okey, seterusnya kita cakap saya nak memperkenalkan ataupun memperkenalkan ini ataupun ayat yang bersesuaian lah. Okey, last sekali kita memberitahu sedikit latar belakang lah antara kedua-dua pihak. Okey, situasi pertama ialah orang lebih tua dan orang yang lebih muda. So, kita memperkenalkan dulu orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Contohnya, nenek, ini kawan saya, Ali. Okey, situasi seterusnya ialah junior dengan senior. Okey, kita memperkenalkan junior terlebih dahulu kepada senior. Contohnya, Encik CEO, ini Encik Manager. Okey, situasi yang ketiga ialah customer dan pekerja. Okay, kita memperkenalkan pekerja dahulu kepada customer. Contoh, Encik customer, ini rakan sekerja saya, Encik Ali. Okay, situasi yang keempat, tetamu dan tuan rumah. Okay, kita memperkenalkan tetamu kepada tuan rumah dahulu. Contohnya, Puan A, ini anak saya, Ali. Situasi yang kelima ialah tetamu luar negara dan tetamu dalam negara. Okay, so kita kena memperkenalkan dahulu tetamu dalam negara kepada tetamu luar negara lah. Contoh, Puan Jepun, ini jiran saya, Ali. Hai, Assalamualaikum semua. Saya ingin membentangkan tentang 4 tips persediaan yang perlu dilakukan sebelum menghadapi temu duga. Okey, tips yang pertama adalah pengetahuan tentang syarikat. Sebelum kita pergi bertemu duga, kita mesti kenyangkan selidik tentang syarikat tersebut supaya kita mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih mendalam tentang syarikat itu. Contohnya, kita tahu berapa cawangan yang syarikat itu ada. Okey, seterusnya, tips kedua adalah tahu tentang bentuk soalan temu duga dan buat latihan amali atau temu duga, latihan temu duga secara ikutlah dengan pasangan anda ataupun dengan orang yang anda kenali. Kita buat latihan dulu, lepas tu kena tahu soalan dia juga supaya kita tidak berasa kekok dan berasa yakin ingin menjawab setiap soalan temu duga tersebut. Okey, tips yang ketiga adalah maklumat dan info temu duga. Contohnya macam maklumat seperti tempat di mana, lepas tu masa berapa, supaya kita tidak lewatlah datang ke temu duga itu. Okey, tips yang terakhir ataupun tips yang keempat adalah jenis etika pemakaian yang betul. Kita kena pakai pakaian yang mengikut dress code yang ni lah, yang ditetapkan oleh syarikat tu. Contohnya kalau yang paling sesuai untuk pergi temu duga seperti inilah macam saya ni, pakai baju kemeja dan bertali leher, dan rambut mestilah kena bersikat dengan kemas. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, untuk poin yang pertama adalah summarize your professional standing. Okey, untuk yang pertamanya kita nak introduce diri kita. Kita boleh kita kena letakkan dalam introduce diri kita adalah nama, ataupun job title, experience, ataupun kita boleh letakkan juga additional background kita. Contohnya, my name is Muhammad Izzat Iskandar and I recent business study graduate from Polytechnic Tuanku Sheikh Sirajuddin. That is the example lah. Okey, untuk poin yang kedua adalah elaborate on your experience and achievement. Okey,
untuk elaborate on your experience and achievement ni, kita boleh ceritakan achievement yang kita dapat dan experience yang kita dapat dengan sebelum-sebelum ni. Maksud dia dekat sini, kita boleh ceritakan kita punya achievement. Contohnya kita join program ni supaya yang mana interview kita tu berasa nak ambil kita kerja dengan kita punya achievement untuk membantu company untuk grow up. Okey, untuk poin yang terakhir adalah conclude with a lead into the next part of the conversation. Maksud dekat sini, kita kena pendekkan kita punya introduction, lepas tu kita concludekan kita punya introduction. Lepas tu kita terangkan kenapa kita ni adalah best employees untuk kita dapatkan kita punya kerja. Sekian, terima kasih. Sebenarnya adalah perkara yang kita perlu menghindari semasa introduce. Yang pertama adalah kita jangan pertanyakan tentang asal-usul dia, bangsa dia, agama dia. Kalau kita pertanyakan 3 benda ni, kita boleh dianggap sebagai racist dan tidak menghormati dia. Dan kedua adalah kita jangan pertanyakan tentang job status, sebab kita boleh dianggap sebagai memandang rendah dia. Apa yang dia bekerja sebelum ni, kita boleh dianggap sebagai meremehkan dia. Dan ketiga adalah talk, bercakap kuajar, iaitu kita tak boleh bercakap kasar. Itu tanda sebagai kita tidak mempunyai budi bahasa dan tidak menghormati dia. Yang keempat adalah bercakap dengan nada yang tinggi. Kalau kita bercakap dengan nada yang tinggi, kita boleh dianggap sebagai orang yang tidak menghormati dia. Dan kelima adalah kita janganlah bersalam tanpa memandang dia ataupun kita melihat ke arah lain. Contohnya kita salam dia and seterusnya kita tak tengok dia, kita tengok ke bawah, tengok ke kiri dan kanan, itu boleh dianggap sebagai tanda tidak menghormati dia. Dan yang terakhir adalah senyuman sinis, iaitu kita janganlah melakukan perbuatan senyum sinis, boleh dianggap sebagai orang yang biadab dan tidak menghormati dia. Dan ya, sekian saja, itu saja perkara yang kita perlu elakkan semasa introduce. Sekian, terima kasih. Hai, saya akan memperkenalkan kamu pada CEO kita. Okey. Okey, sini saya akan memperkenalkan CEO kita, Encik Syamil. Okey. Ya, Saya orang Bakti Cepat dan saya bekerja baru di sini. selamat datang. Terima kasih, Cik. Okey, sekarang saya akan memperkenalkan CEO kita, Encik Syamil. Okey, Imran, awak boleh tunjuk dekat KJ tentang tempat kerja kita dengan skop kerja kita kat sini. Okey, baik je. Terima kasih. Okey.